Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung baca Riyadhus Salihin jilid yang kedua, muka surat 301 Pak Amir. Kita masuk pada bab Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membuka babu nahyi man akala thuman aw basalan aw kurrasan aw ghairahu mimma lahu raihatu karihatun an dukhulil masjidi qabla zawali raihatahu illa li darurati. Bab yang kita masuk, kalau terjemahan yang dipakai dalam buku kita ini, dia kata bab tentang larangan masuk masjid bila makan sesuatu yang berbau seperti bawang sebelum baunya hilang, kecuali kerana ada kepentingan yang mendesak. Ini bab dia. Bab nahi man akala thuman aw basala aw kurrasan aw ghairuhu mimma lahu raihatun. Itu bab tentang adanya tegahan, adanya larangan siapa yang makan bawang, thuman, bawang putih, au basalan, bawang merah kita panggil, au kurrasan, ataupun daun bawang tu, kita panggil bawang ada daun kan, daun bawang tu. Au ghairuhu mimma lahu raihatun, atau apa-apa selain daripada bawang tapi dia ada bau, maka karihatun an dukhulil masjidi, maka dia ditegah daripada masuk masjid, dilarang masuk masjid qabla zawali raihatihi, sebelum dia menghilangkan bau itu, illa li darurati, melainkan dia boleh masuk juga masjid dalam keadaan mulut dia bau ke, badan dia bau ke, peluh dia bau, sekiranya ada satu darurat. Ini tajuk yang Imam Nawawi buka, dan tajuk ini antum tengok dia ada kena-mengena dengan sebelum ni berkenaan dengan kehormatan masjid, kerana masjid ini adalah tempat ibadat. Dia tempat kita beribadat, zikir, tilawatul Quran, kita mendekatkan diri pada Allah. Dia ada tahiyat, dia ada adab. Maka ada perkara-perkara yang tak dibenarkan. Nanti hadis ni kita baca, kita akan tengok kenapa benda-benda ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan sedikit maksud daripada tajuk Al-Imam Nawawi pada perkataan-perkataan yang perlu kita bagi penjelasan, iaitu adanya karihatun an dukhulil masjid, adanya larangan masuk masjid, iaitu bagi orang yang qabla zawali raihati, sebelum dia menghilangkan bau tu. Bila bau tu lekat di mulut dia, di badan dia, di peluh dia, di baju dia, selagi bau tu wujud, maka larangan itu wujud kat dia. Maka bila dia dah hilangkan bau itu, maka larangan itu pun hilang. Bukan saja berkenaan dengan bawang putih, bawang merah ataupun daun bawang, tapi dia juga berkenaan dengan selain daripada benda ni yang tak disebut dalam tajuk ni, tapi dia mempunyai bau yang tak enak, seperti bau kita panggil bau apa? Bawang putih ni bau hanyak kita panggil. Bau dia jenis hanyak. Hamil. Kita kata dulu orang tu, okay, doktor, dulu kita kata orang kata hanyak duduk sebelah Cahaya Nualib ni kan, dia punya peluh tu bau macam apa panggil, hamil.
Ambil bau dia tak sedap kan. Maka apa saja contoh-contoh yang tak disebut di sini, seperti apa kita boleh kata lagi, seperti kal fajli, apa itu, fajl, lobak. Orang rendam lobak, kalau minum air lobak bila minum air dia bau. Tak lobak putih tu. Dia orang minum buat apa ke, batu karang ke apa orang kata ke. Sebab apa, lobak ni bila orang makan dia punya jasya qabih. Dia punya jasya apa? Tu. Panggil apa? Sendawa. Orang Penang panggil apa, saya tak parti. Saya duk cari bahasa Penang. Belahak kan. Dia qabih. Dia, saya tak tahulah, orang kata kalau makan laksa pun belahak tak apa sedap. Tambah kawan duduk sebelah kan, jin, derian, petai, rokok. Tak tahulah. Asak rita. Ya. Oh, bau. Oh, asak rita. Boleh. Minta contoh sangat kan, dia bagi terus contoh. Betul lah, contoh yang menarik. Jadi disuruh kita hilangkan tu semua, barulah kita masuk ke dalam masjid. Yang dicegahnya di sini ialah ikhwan berkenaan dengan apabila kita makan dan waktu sembahyang itu hampir dekat sangat. Adapun kalau kita makan waktu sembahyang itu jauh, maka tidak ada, bukan larangan makan benda ni, larangannya ialah membawa benda ni masuk ke dalam masjid. Tempat tu tak sesuai, nanti Nabi akan sebut kepada kita. Namun ada juga para ulama kita yang mempunyai pandangan yang menyatakan siapa yang terlibat dengan makanan-makanan ni semua, maka yang afdalnya pada dia adalah duduk di rumah, wal yak'ad fi baitihi. Tak usah berjemaah sampai hilang. Di market pun tak usah. Sebab apa? Dia bukan masalah ibadat, dia masalah bau tu menyakiti orang dia sembang. Walaupun hari Jumaat. Hari tu hari Jumaat sembahyang. Hari tu hari Jumaat kena pergi sembahyang. Dia pergi makan benda ni semua. Sebelum pergi sembahyang Jumaat, singgah kedai makan dulu, makan petai joring semua, lupa pergi sembahyang. Lupa nak pergi sembahyang Jumaat. Sekali dia masuk pancok, dia pergi fire, dia keluar dengar orang duk maki. Mangkuk mana tak tahu, tengok makan petai. Alamak, dia sudah jadi lagu mana? Kan? Ya. Dia kalau dia saja dia pakai petai ke apa ke, lerian ke, Jumaat, saja dia pakai. Itu dia tak pergi Jumaat, saja dia tahu kata dia tak Jumaat. Ya betul. Dia saya saja makan kan. Baik, kerana sembahyang Jumaat ni fardu, pasal itu Nawawi sebut di belakang tajuk dia illa li daruratin, melainkan terpaksa. Maka dia tak boleh duduk sah di tengah-tengah orang. Dia dianjurkan duduk sah di belakang-belakang. Maknanya habis-habis imam bagi salam tu, tolak dia keluar pergi bakek dulu. Dia diusir ke bakek. Kerana dia apa cik? Sarung mulut nah. Oh, saya pun baru tahu istilah sarung mulut ni. Saya baru Pakcik Din ni saya baru dengar ni. Sarung mulut lah. Nanti keluar sarung lidah. Sarung mulut. Jadi bila dia pakai ni, maknanya dia kalau dia belahak, dia apa, tak keluar lah kan. So bagus Pakcik Din punya ni bagus. Maka dia boleh pakai lah. Maknanya dia kena pakai.
Walaupun pada hukum asal dalam hadis Tirmizi, kita dilarang semayang dalam keadaan tutup tangan macam ni. Sepanjang kita solat kan, kita duduk kiam, lepas tu kita suka buat macam ni. Nabi tak benar kan, Nabi tak suka. Kenapa kita nak tutup wajah kita depan Tuhan? Maka ulama kita kata itu perbuatannya makruh. Jadi kerana dia ini orang yang nak masuk masjid, tapi dia pergi buat benda-benda larangan sebelum tu, maka kita kata afdal lah pada dia pakai sarung mulut tu. Afdal lah pada dia. Dia pakai sarung mulut tu. Dalam sembahyang menguap, ya mesti tutup mulut. Macam mana? Pakai mask. Menguap kena tutup sebab dia sunnah. Dia sepanjang masa dia sembahyang, dia tabiat dia tak menguap pun. Dia suka buat. Tak lagi dia lepas tangan. Tak lagi dia ni balik. Dia suka buat. Nabi tak benar kan? Tapi bila kita solat, kita menguap. Menguap itu adab dia. Itu ada undang-undang dia. Jangan mulut kita buka. Tak mau tengah baca alham tu menguap, sambil menguap baca alham. Itu daripada tabiat syaitan. Kita menyebut nama Tuhan sangat qabih, sangat buruk dan jelek, tidak dibenarkan. Tengah menguap terus baca Quran, tidak dibenarkan. Sekali-kali tak boleh. Nanti kita ada dalam at-tibyan sambil menguap, hudalil muttaqin. Tidak boleh. Haram kerja itu. Kerana itu perbuatan syaitan. Syaitan tak baca Quran. Tiba-tiba kita ambil akhlak dia baca Quran. Tidak. Nak menguap, jangan sambung ayat tu. Tutup. Nabi tak mau suara kita keluar, Nabi nak kita tutup mulut. Habis menguap habis. Maka dalam solat tak dilarang tutup mulut kerana menguap. Saja-saja tak dibenarkan. Ya. Belahak tak ada sunnah tutup mulut. Kalau kita belahak tak buka mulut jadi guna. Tak kelak bau. Bau tu masuk balik, kita boleh tu. Kita boleh ni balik tau. Dia boleh muntah. Jadi belahak. Sendawa kan. Jadi boleh lah. Sebab kerana tertentu kita buat. Kita bersin, kita takut yang flu panggil. Dia mercik ke orang kan, kita tak pakai tu Pak Cik Din. Sarung mulut tadi kita tak pakai, so kita takut dia mercik. So illa li daruratin, melainkan kerana suatu keperluan darurat, maka itu tidaklah dilarang. Itu saya nak ajak kita melihat tajuk yang dibuka oleh Imam An-Nawawi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyusun hadis di bawah tajuk ini. Kata Al-Imam An-Nawawi, dia bawa kepada kita hadis yang pertama. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadhihi syajarati ya'ni athum fala yaqrabanna masjidana muttafaqun alaih wa fi riwayatin lil muslim masajidana. Terjemahan dia daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan daripada pohon ini, yakni bawang, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim dikatakan masajidana. Riwayat Bukhari masjidana, riwayat Muslim masajidana dengan plural. Masjid kami. Dalam riwayat Bukhari dikata masjid kami, merujuk pada Masjid Nabawi. Masajidana, seluruh masjid yang kepunyaan orang Islam. Ini hadis yang pertama dibawa oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini.
Hadis ini ikhwan bagi isyarat kepada kita yang dimaksudkan dengan man akala min hadhihi syajarah yakni athum, itu bawang putih. Yang dimaksudkan dengan bawang putih ini wal muradu ukuluhu wa huwa ni'un, mentah, makan dalam keadaan mentah. Amma iza kana matbukhan, kalau dah kita masak dia, fala yatanawaluhu an-nahyu, maka hilanglah larangan dia. Sebelum sembahyang pun boleh makan, lepas pun boleh makan. Kerana ini kita melihat kepada kaedah nas yang ada. Dan dalam hadis ni juga Nabi menyebut fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang putih mentah ni semua ni, dalam hadis pertama ni menyebut bawang putih mentah, maka dia jangan masuk ke dalam masjid kami. Ini kata dia sebagai an-nahyu litanzih illam yata'adza bihi ahad. Ini merujuk kepada apa? Larangan ini merujuk kepada apa? Kalau dia makan bawang putih itu mentah, dia pergi sembahyang, tapi dia tak menyakiti orang, pun dicegah makan bawang putih. Wa illa, apalagi kalau menyakiti orang, falit tahrim, maka jadi haram terus. Dia makan bawang putih, macam kata tadi dia pakai mask kan, tak ada lah keluar bau tu, pun hukum dia tetap makruh. Walaupun bau tu tak kena ke orang, bau tu ada ke diri dia, bau yang tak enak tu ada ke diri dia. Nanti kita tengok hadis berikutnya. Tapi kalau bau tu menyakiti orang, maka falit tahrim, maka tak boleh. Maka Nabi menyebut bukan saja masjid Nabi ni, Nabi menyebut tentang masjid dia, ini sebagai kita kata ibhamul ikhtisah lil masjid an-nabawi, memberi suatu keistimewaan untuk masjid Nabawi. Tapi dalam riwayat Muslim dikatakan masajidana, dia merujuk kepada sairil muslimin, masjid orang Islam seluruhnya. Maka bukan saja masjid Nabawi, Haram, Masjid Aqsa, tapi semua masjid yang kita iktiraf dia masjid, maka janganlah bawa perkara ini dianggap sebagai tidak berakhlak dengan masjid. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi asy-syajarati fala yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana, muttafaqun alaih. Yang ini terjemahan dia daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan daripada pohon ini bawang, maka janganlah sekali-kali dia mendekati kami, dan janganlah sekali-kali dia salat bersama kami. Ini dalam riwayat muttafaqun alaih, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita tahu walaupun dalam hadis ini tidak disebut perkataan thum, bawang putih, tetapi perkataan syajar itu dia merujuk kepada bawang putih, dia merujuk kepada bawang, pokok daripada pokok bawang ni. Maka janganlah satu orang itu menghampiri, Nabi guna perkataan menghampiri kami, dan janganlah dia sembahyang bersama dengan kami. Ini ikhwan merujuk kepada perkataan tengok, kerana Nabi menyatakan janganlah dia menghampiri kami, kerana wazalika li alla yu'adza al-ghair bi raihah al-karihah al-khabisa, kerana bau dia yang tak elok itu, Nabi tak mahu bau yang tak elok itu mai pindah pada orang lain, menyakiti orang lain. Dan ini kata para ulama kita menjadi apa? Ini celah ulama kita kata waqad saraha ashabuna bi anna 'ala al-imam ay yumna'u al-akhbar al-abkhar wa nahwuhu min mukhalatah an-nas daf'an li'adha rihahu anhum. Iaitu apa sahaja asap ke, maka kerja seorang imam memastikan bau itu, dia kena tolak bau itu jangan menyakiti
makmum dia. Dia kena tolak. Masa sembahyang dia kena pastikan benda ni semua tak ada. Dia tak salah bagi satu imam kerana dia daf'an lil adha. Dia nak tolak bau yang menyakitkan itu. Dia tahu kawan tu baru isap rokok. Dia nampak kawan tu baru makan durian. Maka masa duduk saf tu, tak salah untuk dia. Dia kata, sahabat boleh tak pindah saf belakang? Boleh. Dan itu tak dikatakan menjatuhkan? Tak. Memang itu yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Abkhar, asap. Asap yang sedap, tak apa. Ni asap yang busuk ni. Kata asap kita tadi kan. Asap yang tak apa sedap. Dan yang kedua, Nabi sebut dalam riwayat ni, jangan menyakiti kami, bermakna jangan dia mendekati kami, mendekati jemaah orang nak semayang, mendekati sah orang nak semayang. Jangan. Wahal hayya ala salah tu, mai semayang. Tapi dia boleh disingkirkan. Bukan halau keluar masjid tak, sahabat duduk asal nombor 2 boleh tak? Bila kita tengok asal nombor 2 tu orang tak ada. Asal nombor 3 boleh tak? Ni aku lebih baik tak semayang. Dah. Ente kena semayang. Tapi ente menyakiti orang. Ente telah menyakiti orang. Lagi satu ikhwan, hadis ni juga memberi satu gambaran yang besar. Betapa sunnah itu diletak di atas daripada segala tabiat-tabiat kehidupan. Ni kali kalau kita halau orang ni, apa dia kata? Apa orang pandang kita? Apa masyarakat kata? Tak, itu semua diketepikan. Pengamalan kepada sunnah itu diangkat. Nak kata apa kata, nanti kena jawab. Kena jawab. Kenapa awak halau orang? Tidak. Itu bukan halau. Itu adalah peraturan sunnah. Itu adalah peraturan sunnah. Kenapa? Tengok Nabi sebut. Bahagian yang kedua, wala yusalliyanna ma'ana. Jangan main semayang dengan kami. Satu perkataan, jangan mendekati kami. Kedua perkataan, jangan semayang dengan kami. Jangan mendekati kami, jangan mendekati masjid. Jemaah yang semayang, jangan duduk dekat-dekat dengan mereka. Lepas tu, jangan semayang bersama kami. Kenapa? Ini melibatkan masalah apa, ikhwan? Masalahnya ialah kerana ini masalah ihtimaman bi amri salah wa daf'an lisil bil khusyu' anil musalli. Dia bukan saja bau tu ganggu hidung, dia akan ganggu sampai hati khusyuk orang. Patut kawan tu duk baca iyyaka na'budu, dapat kekhusyukan, tiba-tiba beralih hati kawan tu duk ke dia. Duk baca iyyaka na'budu, kepala otak, aduh lagu ni punya. Dictionary dah banyak dah tapi tak boleh nak keluar dalam solat. Jadi sepatutnya time tu dia menghayati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba dia berubah. Maka ini sesuatu yang Nabi sebut wala yusalliyanna ma'ana. Maka orang ni dia janganlah sembahyang bersama kami. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala thuman aw basala faly'tazilna aw faly'tazil masjidana, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Muslim man akala basala wa thuma wal kurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Terjemahan dia daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah dalam keadaan mentah, maka hendaklah dia menjauhkan diri dari kami, atau hendaklah dia menjauhkan diri dari masjid kami. Ini dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebut, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dalam keadaan mentah, dan daun kucai, kurah ni daun bawang tu. Ini bukan kucai Malaysia kot, kucai Indonesia.
Maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami, kerana sesungguhnya malaikat itu juga merasa terganggu terhadap apa yang mengganggu anak Adam. Ya. Hadis yang ketiga ni kita jumpa Nabi SAW mula menyebut kenapa dia tak layak dimakan. Maksudnya makan dan bawa kepada solat. Kenapa? Kerana Nabi kata ini bukan masalah kita saja, tapi juga masalah malaikat. Ya. Apa yang mengganggu orang sembahyang? Dia ganggu malaikat. So kita tak boleh buat benda yang mengganggu orang sembahyang. Dia ganggu malaikat. Yang ni ganggu orang sembahyang apa dia? Satu jenis bau. Maka malaikat ganggu. Dan bau tu pula bau yang tak enak. Masjid ni tempat yang mulia. Inilah satu benda ikhwan, gagalnya kita mendidik anak-anak kita tentang kemuliaan masjid. Kita semua buku yang kita baca ada bab kemuliaan masjid. Bulughul Maram pun ada bab tentang masjid. Dulu kita baca Sahih Fikih Sunnah pun ada bab tentang. Kita masuk Riyadhus Salihin pun kita jumpa bab tentang masjid. Kita baca Bukhari, Muslim, ada bab tentang masjid. Tapi bab ni lah yang paling dicuaikan oleh mak bapak bila anak dia pergi masjid. Anak dia buat masjid ni macam mana market. Lari, riau, bukan kata riau, kriau. Saya ingin bagi sedikit penjelasan ikhwan. Nabi baca khutbah. Nabi nampak cucu dia masuk masjid. Bukan Nabi bawa cucu dia. Cucu dia masuk. Apa Nabi buat? Dia tak mau cucu dia ganggu orang. Dia turun daripada mimbar, dia pergi pegang cucu dia, dia pegang. Dia tak mau kacau orang. Bukan Nabi halang cucu tu masuk masjid, tapi dia pastikan tindakan cucu dia yang kecil tu tak ganggu orang lain. Nabi duduk sembahyang. Cucu dia memang rangkak di belakang. Dia pastikan cucu dia duduk dekat dia je, tak pergi ke orang lain. Kita ya kawan, menyelit seorang pergi selakkan orang. Orang duduk sembahyang ni duduk geram. Dia orang muda. Dia bukan masalah pahala, masalah dia pergi selak, dia tu orang dalam pun tak pakai. Tak apa, dia pergi selak, duduk pergi tarik. Kita duduk sembahyang. Separuh daripada jiwa kita, dia dah bawa pergi dah. Lepas tu kita kata budak-budak. Betul ikhwan, tapi kita berinteraksi dengan hadis tu salah. Nabi sembahyang, Nabi dukung budak. Nabi tak biar, Nabi dukung. Nabi rokok, i'tidal. Bila Nabi nak sujud, Nabi letak budak tu di bawah dekat dia. Pegang budak tu. Nabi bangkit berdiri, Nabi dukung balik budak tu. Semua ulama terima hadis ni. Tapi kita buat guna. Kita biar. Kita letak depa asin, kita buat satu kayu tu pergi tulis sah kanak-kanak. Ada masjid banyak. Main budak-budak yang bijak, lepas perkataan kanak-kanak dia tulis bermain. Dia main. Kenapa tak letak budak tu tepi kita? Kita boleh selesai banyak masalah. Tak sunat satu masalah lah. Kita ni tak sunat satu masalah. Arab ni tak sunat tak ada masalah. Kita ni masalah. Maksud Allah pasal kita punya fiqh kita ni bukan fiqh yang wasi' dan taisir, luas dan mudah. Fiqh kita ni fiqh yang sempit. Fiqh yang sempit. Kalau kita semayang dalam poket kita ni, kita tengah duduk semayang, ada nampak apa? Bukan, yang agak-agak kecil sikit. Semut. Semut buat lagu tu. Semut tu tergolek masuk dalam kita punya kocek. Semut ni mati apa hukum? Bangkai, dalam poket ada bangkai, apa hukum semayang? Fik kita ni fik ghaflah jingga. Punyalah. Budak tu tak sunat. Lepas tu kita duk pergi kelebek tanya di bawah isi yang lebih tu, dia pergi kencing, ada najis ke tak? Benda tak nampak dengan mata, kenapa nak pergi kelebek? Oh tak boleh kalau dia duduk sebelah kita, dia tindan bapak dia, batai bapak dia, pungkok bapak dia kena kawan sebelah. Batai. Kita cari pekah batai. Kira nak bagi batai ya. Satu sok tu semua batai. Pasal apa?
Pasal budak tu susahlah macam tu, ikhwan. Akhirnya kita tengok dunia kita kena apa? Orang mai semayang Nabi bawa fiqh yang wasi' dan taisir ni, orang kencing dalam masjid. Patut kalau nak pergi jentik kepala Angry Bird dia, boleh apa Ustaz Nan? Tak ada tempat lain kah nak kencing? Orang nak semayang. Kalau nak pergi sepak lah. Dan yang buat tu bukan budak-budak. Badui. Tapi Nabi kata apa? Da'uhu. Nabi kata jangan kacau, biar aliran kencing dia habiskan. Biar, jangan kata apa kat dia. Ambil lah Nabi kata satu timba punya ayak, pergi juruh dia tu. Aku dibangkitkan untuk mudah, bukan untuk menyusahkan. Kencing dalam masjid, orang ludah dalam masjid. Kita banyaklah fiqh tu tak masuk dengan kita pasal kita dididik lagu tu. Dididik. Ya. Dia kita ni apa man, dia tak jadi orang pacut, dia jadi tak tahan. Orang tua-tua kan, aircon sejuk kan, dia nak tahan, dia nak rasa nak kencing, dia nak jalan ke pancuk tu dia tak boleh tahan, maka titisan tu berlaku. Fiqh ajak kita cuci tempat tu saja. Dia bukan kena gunting satu kapek tukang. Tu saja. Dan cara cuci dia apa? Hilang bau, warna, rasa. Dan untuk hilang tu kita boleh guna apa-apa teknologi yang ada. Guna air, vacuum, boleh guna sabun. Ustaz Sobri jual. Tapi guna air dulu. Bila kita guna air, kita letak air, kita vacuum air tu, lepas tu kita bau. Bau dia tak ada. Rasa bukanlah rasa lagu ni. Rasa tu dengan ni lah, basah dia kan. Dengan tangan kita. Warna dia tak ada. Lepas tu yang naiknya adalah warna wangi. Maka bila hilang sat lagi warna wangi tu, hancing tu dah tak naik. Maka bersihlah kapek tu. Kenapa kita nak pergi tukang? Orang kita ni punggah habis 300,000 lebih tukang kapek tu buat marble. Pasal apa? Orang tua-tua kencing. Susahlah nak cuci. Cuba orang tua-tua kencing, boleh anjing masuk lagi. Babi masuk. Lepas tu roboh satu masjid, buat masjid baru. Fiqh kita ni masalah lah kita. Benda-benda yang kita bermasalah tu, benda tu wujud dalam perbahasan ulama, tapi kita tak mau ambil. Kita kata tak boleh lah, macam nampak meremehkan fiqh lah, bermudah. Sedangkan bab mula kita baca bab taharah tu tentang ayat apa? Ayat laut tu. Macam mana hadis tu bagi tahu kepada kita kemampuan ayat menyucikan najis. Kenapa kita syak wasangka dengan ayat? Kita boleh apa man? Terjawabkan soalan tu? Alhamdulillah. Jadi malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia, dengan bau-bau yang busuk ini. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an annahu khataba yawma jum'atin faqala fi khutbatihi summa innakum ayyuhan nas ta'kuluna shajarataini la arahuma illa khabithatain al-basal wath-thum. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjidi amara bihi fa ukhrija ila al-baqi' faman akalahuma falyutimhuma tabkhan. Rawahu Muslim. Terjemahan dia dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya pada suatu hari dia berkata di dalam khutbahnya, Umar kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu sekalian suka makan dua pohon yang saya tahu baunya tidak enak, iaitu bawang merah dan bawang putih. Sesungguhnya aku melihat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seseorang berbau bawang, maka beliau memerintahkan agar dia dikeluarkan ke Baqi'.
Oleh kerana itu, barang siapa yang makan bawang hendaklah dimasak dahulu agar baunya hilang. Ini dalam riwayat Muslim. Sayyidina Umar dalam khutbah dia bagi tahu apakah tindakan Nabi kepada orang yang makan. Dia makan bawang, kita tak tahu. Kata dia pakai emas kan, tu bau dia tak keluar. Dari segi hukum makruh dia dapat lah. So bila bau dia tak keluar, kita tak salah duk pi tajasus dia tu, duk pi korek kan. Hang tadi bukan makan durian lah. Dia kata memang, tapi aku pakai ni. Aku tutup aku punya ni. Pergi panggil Tok Imam. Tok Imam dia makan durian tapi dia tutup, tak merambat dia keluar kan. Itu bukanlah bab lagu tu. Cari jalan nak perambat lah. Subhanallah khan, tengok kita tak hambat orang keluar. Agama ni agama Allah, masjid rumah Allah. Allah tentukan kih macam mana boleh hambat orang keluar. Blank party tak boleh hambat keluar. Tak ada tauliah. Kita katalah orang hambat kita keluar, terlibat dengan kih ni, maka apa tindakan kita? Merayu ke? Tidak, kita kena akur dengan sunnah. Kita jauh sikit kita menjauhi. Bayang belakang sikit, kena akur. Melainkan kerana darurat. Dalam perkataan darurat itu diterjemah oleh imam kita dengan perkataan, dia kata wa minad darurati talabahu lil majlis al hakim awil qadi bil masjid awil habsahu fihi. Dia kata darurat ni kih apa? Kih dia kena masuk juga masjid dengan bau lagu tu, sebab dia berhukum, dia nak ambil hukum, nak pergi tanya hukum, ataupun dia sebagai orang yang dihukum, ada hukuman nak diberi kepada dia, masalah talak ke, masalah pesaka ke, dia kena ada. Tapi dia baru makan benda-benda ni semua, kih tu boleh. Ataupun kerana dia ditangkap dan dia diikat dalam masjid, maka dia jangan lari ya. Mulut aku ada bau lah, buang aku keluar pada masjid. Tak boleh. Ini masalah habas. Habas kau kena duduk dalam masjid. Adapun lain daripada itu, maka dia kena menjauhi masjid. Subhanallah. Kita hambat orang main masjid ni kih apa? Kih apa? Saya kena hambat daripada masjid, kih apa? Fikir sunnah. Saya mengajak fikir sunnah. Halau saya pada masjid. Saya akur, tak ada bertengkar. Pakcik, tahu tak ada ayat? Pakcik, tak boleh. Bila di situ bukan tempat bertengkar. Bila orang halau kita akur, keluar. Hari itu musim PKP, saya pergi sembahyang, tak bawa sejadah. Saya kena halau. Dia tu kata tak ada sejadah. Masa hari itu diwajibkan, kita akur, kita keluar. Tak ada mas kan? Kita akur, kerana itu peraturan dibuat. Kena akur. Kita jangan bertengkar dalam masjid. Ustaz kita tengah mengajak dalam masjid. Dia tengah mengajak. Tiba-tiba main geng. Orang masjid lah. Maksudnya orang yang jaga masjid tu. AJK. Sudah dekat ni. Kami dah cukup-cukup tak mau dengar. Duduk pikir lain dah ni. Duduk main kunut, tak baca, tak apa. Tak mau dengar. Keluar. So kita tak perlu kata apa. Akur saja. Kerana di masjid, hadis-hadis yang kita baca sebelum ni bukan tempat angkat suara, bukan tempat bertengkar, bukan tempat apa. Nabi orang halau dia keluar daripada masjid haram, dia keluar, dia akur. Keluar. Tak sesuai nak berbala. Kita nak kena bagi pandangan dengan jaga adab, jaga suara. Ini rumah Allah. Tapi banyaklah kejadian dalam masjid ni kita halau orang kih-kih yang tak syar'i. Maka kata Sayyidina Umar, aku tengok Nabi, hampa suka makan bawang putih dengan bawang merah ni. Bawang merah tu yang kecil kan, tapi dia merah. Dua benda ni Umar kata, kami orang Arab, kami tahu benda ni busuk. Dekat kami benda ni busuk, kami tak suka makan mentah, kami masak. Dia kata, aku tengok Nabi, bila orang habaq kat Nabi, ada orang makan bawang mentah ni mai sembahyang, Nabi perintahkan orang itu dikeluarkan ke baket.
Ke Baqi' ni kita boleh kata kubur lah Pak, jauh lah juga daripada Masjid Nabawi nisbah zaman hari tu lah. Sekarang masjid dah perbesar jadi dekat lah. Zaman hari tu jauh lah juga. Berhati hasta lah juga kot. Berhasta-hasta lah nak pergi ke Baqi' tu. Dia dikatakan sebagai satu tempat yang agak jauh lah juga, sebagai ibad anil masjid. Dan dia dijauhkan daripada masjid tu sebagai tanzifah dan tanzihah anir raihah ar-radi'ah. Nak dibersihkan masjid, nak disucikan masjid daripada bau yang zaman teknologi hari ni mungkin orang boleh cipta apa-apa macam tu lah. Walaupun bau tu ada, tapi dia ada satu ekor perfume. Bila perfume tu keluar, dia tarik bau tu pi, dia sedut pi. So para ulama kena berani ijtihad lah. Sebab telah hilang benda yang menyakiti malaikat dan kaum muslimin. Bila ada benda tu kita tak halau lah orang. Namun diri dia tetap dihukum makruh, kena makan sesuatu yang kurang-kurang dia nak baca ayat-ayat Allah tu, suara dia tu sendiri dah busuk. Maka dia dengan Tuhan sangat tidak elok. Ini ikhwan hal yang berkaitan dengan kehormatan masjid. Kita kena jaga ikhwan kehormatan masjid. Sayyidina Umar sampai angkat kes ni dalam khutbah. Kes bawang putih, bawang merah, Sayyidina Umar baca khutbah. Sayyidina Umar sebagai pemimpin baca khutbah. Kita apa pun kita tak tahu ikhwan. Kan? P. Ramlee kata apa? Tengok menteri kartun, raja pun kartun. Dia gambar apa? Sabarudin tukang kasut. Dia bawel lagi. Zaman kita jumpa kartun. Kartun semua. Orang tanya YB, minyak naik. YB jawab, tutuplah ekor kereta. Dia kata, yang bestnya di ujung tu, hampa berkapit apa semua ni, aku naik hampa je angkat. Senang kita, hampa lah masalah bukan aku. Aku kena urus negara. Naik tu tak boleh, naik ni tak boleh, apa nak urus macam mana? Tengok. Betul lah P. Ramlee kata, menteri kartun, raja pun kartun. Allah. Ramlee ni saya ingat dia keramat hidup lah kot. Tak ada lah keramat hidup sangat, tapi dia punya dialog dia tu kita kena pasti. Ya subhanallah. Masya-Allah. Lepas ni kita masuk bab. Imam Nawawi buka bab. Sayyidina Umar kata apa, dia lupa di ujung tu. Sayyidina Umar kata siapa nak makan bawang putih, bawang merah ni, macam mana cara dia nak makan? Hendaklah dia masak. Maknanya kalau dia masak, lepas makan mailah sembahyang, tak ada apa. Boleh makan bawang putih mentah ke, boleh makan, tapi jangan bau-bau tu bawa ke masjid. Makan pergi pejabat. Makan pagi-pagi nasi lemak udang, ada petai. Syoknya makan pergi pejabat. Pejabat boleh aircon. Dia duduk ujung sana, dia belahak. Oh, petai tu mai. Jadi adakah dia punya bos nak bagi cuti kat dia hari tu? Tak. Ambil kaedah Sayyidina Umar. Boleh halau dia keluar daripada pejabat, hamba kerja di luar. Ambil semua meja-meja ni, hampir tulis kat situ. Kenapa? Ada asal daripada Umar Al-Khattab. Jadi tadi siapa makan durian? Saya boleh halau semua keluar ni. Ha? Ha? Ayah mereka. Ha? Dah masak. Okey, bagi. Sayyidina Umar suruh masak. Jadi durian dah masak okey. Boleh. Durian tak masak tu. Boleh. Lepas ni kita masuk satu bab kecil, bab menarik tentang karahatul ikhtiba yaumal jum'ati wal imam yakhtub li'annahu yajlibun naum. Iaitu bab tentang ada larangan bila ada larangan pada hari Jumaat imam sedang baca khutbah, orang itu ihtiba.
Ihtiba habwa, duduk macam Cina kala judi. Dengar khutbah Cina kala judi. Cina ada dua cara tau dia kala judi. Satu dia nanti apa? Tegak dia punya kaki, dia letak tangan atas tu. Lagi satu kapik. Tak boleh masa khutbah jemaah duduk lagu tu. Tidak dibenarkan. Ya, itu satu hadis saja Nawawi bawa. Lepas tu kita akan bawa masuk bab hadis yang bab tentang larangan masuk 10 Zulhijjah bagi orang yang nak buat korban, dia cukur bulu-bulu di badan, dia gunting kuku-kuku dia sehinggalah binatang dia itu disembelih. Itu dua tajuk tu kita tengok minggu depan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, ada satu pengumuman dekat meja pendinding tu.